8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commitment. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Alegaban Art dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market bagi mengetahui Sengit-sengit. jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM RM100 senaskah. Sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakkan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Spotify dan YouTube channel. Jom. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Cerah. Selamat kembali ke Maaf Cakap Podcast. Saya Izzat Yusof. Saya Hakim Mukri. Saya Ali Kaban. Saya Muhammad Ilal. Kenapa tak pakai ni? Headphone? Kau Nak selesa kena jual balik. Tak payahlah. Oh. Pakai. Wow. Sedap Jual balik boleh beli ni pula. Aku ada satu benda nak share kat sini. Kita baru saja kehilangan Eng Mantat. Legend dia. Dia bukan Eng. Dia Hang. Apa dia? Ang Mantat. Orang Kedah. Mantat kau. Siapa Mantat? Ang Mantat. Dia Mantat. Legend dia Legend. Uncle Tat. Dia Dia bini dia orang sini. Orang Johor. okey. Oh mana? Sial lali. Oh mana? Orang Johor. Ya. Yang mana? Johor kat mana? Tahu lah bandar. Kau mandai je. Siapa nama bini dia? Ni lah dekat Wadihana. Oh Diana. Siapa nama bini dia? Mana aku tahu. Tapi aku pernah Eng Yang macam-macam ni. Eng Lilau. Oh sekarang dia dah, yalah, dia dah tak ada. Jadi Tapi betul. Sebab dia, aku pernah baca tu, bini dia yang baru lah, orang sini. Dia kalau raya Cina, dia raya kat sini. Yang Mantat. Aku follow dia siang otak dia. Yalah. Tak yakin je. dah kena hari tu. Aku tak yakin lah dengan kau. Hilang keyakinan diri ya. Hilang keyakinan Betul aku terhadap dia. diri kau tau. Aduh. Sebab dia, aku follow dia kan. Sebab aku minat lah. Aku nak cerita yang dia kawan Chow Yun Fat. Dia kawan baik Chow Yun Fat dulu. Chow Yun Fat siapa? Sekejap. Takut lah. God of Gambler. Yang makan coklat tu. Chow Yun Fat lah. Oh okay. Hero Handsome tu kan? Oh okay. Dia dulu kawan baik dengan Chow Yun Fat tu, Mantat ni. Ni Okay. kau baik Baik, dapat. Aku tak tahu macam mana kau boleh dapat dia macam tu kan. Oh isap rokok sama kan? Oh. Lepas tu? Lepas tu dia ada satu masa tu Mantat ni mengalami krisis lah. Dia kuat judi dengan minum kan. Lepas tu dia miskin. Dia minta duit dekat Chow Yun Fat. Lepas tu Chow Yun Fat tak bagi. Lepas tu dia cakap kita putus berada lah. Okay. Lepas tu tak lama dia dapat satu tawaran berlakon. Tu yang buat dia ada letup. ni kisah ni. Dia buat dia letup. Lepas tu dia terus ni dapat menang award semua. Masa ambil award tu dia cakap terima kasih kat semua, tapi dia tak cakap dekat Chow Yun Fat. Dia dah tak kawan kan. Lepas tu pengarah pertama yang dia masa dia dapat tu, dia cakap dulu Chow Yun Fat yang suruh ambil kau ni berlakon.
Oh iya kan? Dia cakap Chong Yun Fat cakap, kalau aku bagi duit sampai bila kau nak minta aku duit? Yelah. Baik aku bagi kau kerja. Oh, Tapi Chong Yun Fat cool. Disangkut. Apa toothpick. Dia ada masih lagi. dia ada cerita dia satu. Apa Better Tomorrow. Pakai toothpick kan. Sedap je tu. Habis apa reaksi Nangis lah. Mantan. Dia jumpa balik Chong Yun Fat. Lepas tu terus Terbaik balik lah. Tu lah, nak buat baik ni relax je. Betul. Tu betapa rapatnya aku follow mantan ni. Hidup dia pun aku baca. Tapi dia memang spesies yang kelakar habis lah. Oh, dia kelakar. Dia berlakon lepas tu pair dengan si Pencau kan. Dia natural natural. Gini. Tak dihisap gasak tu yang si Pencau siap ada tong tak ada. air. Tak ada pun. Mantan dah datang. Itu apa yang mana? Itu back to school. Back to Back to school. school, Back to school. Oh, dia jadi spy Yang balik sekolah. Mantan jadi ni Cleaner. tukang kebun tu. Dia jumpa kat situ kan? Ini ayah dia. Oh, Pengetua datang. Ini siapa? Ayah dia. Oh, dia spy juga dia polis juga. Oh, boleh juga. Lepas tu kena pukul ni anak jahat macam ni. Tak boleh. Si Pencau pukul dia. Tak ada yang buat tuan-tuan. Tak bagi can. Dia pukul dia macam kan? Sampai cikgu jangan dah cukup. Dia keluar. Sebab dia kan takut dengan si Pencau kan. Si Pencau kan dia punya bos. Keluar bilik terus terus ketawa balik lagi. Mak tak nak kena pukul Sial lah buat. Cerita tu yang dia bercakap kat bowl toilet tu Bukan itu kan? Tu Itu apa? ni $1 million Man. Cakap Yang dengan dia- Bull. $6 dia million tembak- Man nama dia. Perempuan tu cakap kat toilet kan? Lepas tu tertembak diri sendiri Sial lah. Oh bukan. Itu apa? Yang tu ni. Back to school lah. Ni From Beijing with Love. Ya. Itu yang dia jadi spy 007 tapi dia guna pisau. Guna pagang. Aku sebab sebelum dia yang cerita pasal dia mati ni kan. Sebelum tu aku ada baca satu artikel berkenaan dengan dia kalau boleh dia nak jumpa sekarang tengah pandemik kan. Dia kalau boleh dia nak jumpa Stephen Chow. Lepas tu dia nak kalau boleh dia nak buat berlakon semula dengan Stephen Chow lah. Stephen Chow pun dia cakap dia kalau boleh pun nak jumpa balik rindu kan semua. Lepas tu berapa hari 3-4 hari artikel yang baru ni aku dengar dia mati dah. Sebabnya Stephen Chow kan sekarang dah jadi pengarah. Ya. Stephen Chow dah. Tapi aku tengok dia jadi pengarah pun Biol macam gitu juga sama tapi ada je dia punya staff-staff dia buat kena dia kan. Oh ni apa CGI tak boleh jalan ni kan. Member dah pras. Lala semua prank kan. Oh kelakar siap tengok dia. Dia buat cerita yang mermaid tu Mermaid dia. Mermaid. Lepas tu Monkey King. Banyak lah. Tapi dia Tapi dah tua kan. dia mengarah. Tak lain Dia dengan dia berlakon lain. Kalau dia berlakon ya Allah. Apa je. Walaupun dia nak create dia punya karakter dalam apa yang boleh. dia nak mengarah tak dapat Benda tu sebab ada dia kat dia je je. kan yang boleh buat benda tu kan. Muka dia Tu sebab aku rasa yang Eng Mantat ni cakap dia kalau boleh dia nak berlakon balik. mungkin lah. Mungkin dia nak Ya last call lah kot. last call lah last kan. call. Dia tak sempat lah. Itulah. Teruskan ni. Ya kita salingan lah tu Selingan. teringat pula sebab yalah dia antara legend-legend pelawak yang kita rasa dia apa yang panggil dialog dia tak adalah sangat Dia tak ada. cuma dia punya reaksi muka Cara dengan penyampaian dia tu. Body language dia. body language Kena dia. tumbuk tu. Tak ada apa-apa. Tak tahu buih. dia antara apa cerita-cerita dia yang Ailio tu keluar banyak Banyak. dia Tengok seksi dia. tengok seksi Mengalir. ngoleh Dia Ailio. tak ada mengalir satu je. sial. Waktu berbuih betul-betul berbuih. Habis. Dia satu si pecah tumbuk dia. Tapi si pecah yang berbuih mulut. Lepas tu dia cakap, apa orang muda badan tak tahan. Sial lah berbual lah. Lepas tu dia jalan setapak kak jatuh. Ya korang yang dengar ni kan. Yalah mungkin ada yang dengar diorang start kenal Stephen Chow ni daripada Shaolin Soccer dan ke atas lah. Shaolin Soccer lagi Itu dah penghujung. kan. Itu dah penghujung lah tu. Penghujung CJ7 kan. Cuba Ah. korang semak balik cerita-cerita Belakang-belakang. Stephen Chow Banyak dengan sial. Mantat ni yang boleh Hakim boleh senaraikan Hakim. Banyak gila babi sal. Mad Monk. Memang. Lawyer. Apa God Justice, Gambler. God Gambler. God Gambler ada 3. 90s lah dia. Dia Dia 90s punya. akhir 80-an sampai 90-an tu penuh tu. Memang Fight Back to School ada 4 Fight Back to School 3. 3.
Korang Dekat yang Netflix kat- ada kan? Ha? Dekat Netflix ada kan? Cerita si Pencau. Ada. Aku nak kan? tengok. Korang kena try cari balik. Korang tengok balik. Korang rasa macam sekarang pun belum ada tentu yang Tak buat ada, macam tak ni ada. kan. Dia punya kelakar dia memang dia dengan CGI pula. Yalah dengan dia punya efek, dengan dia punya yalah semuanya. Kalau yang jatuh tu patung-patung kan. Melayang-layang patung kan. yang kalau kau perasan dia berlakon, dia ada geng dia je. Betul. Muka orang yang sama. Pusing balik tu je kan. Yang muka macam Bruce Lee tu. Tak, dia kalau nak tengok complete yang dekat ni lah. Shaolin Soccer tu kan. Itu Semua complete tu. je. Sama ada. Mesti pusing-pusing tu je kan. Yang jahat ni pun sama. Ya. Yang Shaolin Soccer, baik Shaolin Shaolin Soccer. Soccer. Kufu hasil dia tak ada kan? Kufu hasil mentak tak ada kan? Dia, Kepuasan mantap tak ada. dia kalau create seorang karakter tu skema betul Sikit tepi. Rambut dekat tepi, terbelah. memang. Yang sikit tepi tu banyak agak filem dengan dia orang ni. Si Pencau dengan Mantat. Yang pakai kacamata kan. Ada yang Yang kalau kuasa dia pakai pusat tu. yang apa? Kung Fu Hustle tu yang tanpa si Pencau dalam bas tu. Dia lah. Dia kan. Dia yang Pak, waktu hempas kepala. dia tu. Kalau Shaolin Soccer kan yang jatuh sepanah. Panah dia ke kan. Ni Jiwa. Ting. Ni untuk keselamatan. Ini tadi kerja bengkel. Sial. Kali beduk habis Tapi Itu dia punya team lah. Team producer dia kan. yang paling santai, Lakon dia. yang paling santai tengah nak start game ni. Sokok Rokok kat tangan lah. Tangan ref tu kelakar siap tu. Pengajar tu. Dia sama naik dengan Jackie Chan Dia orang ni ke Jackie Chan dulu? awal lagi. Awal lagi Dan dia ada satu pick yang sama Ah, tapi genre yang berbeza lain kan. team lah. Lain team. Dia orang komedi kan. Jackie Ya, Chan ya. dah bahagian Dia action kan. Komedi tapi action. Action komedi Jackie Chan pernah dia start dia jadi pembantu Jet Li Stuntman. Bruce Lee. Stuntman Bruce Lee. Bruce Lee. Dia start dulu. Jet Li dah level lain Hollywood lah dia Sama ada orang. Sama je. Jet Li umur 8 tahun kot menang Olimpik. Wushu Wushu. Wushu betul. Gempak tu. Kau tak boleh. Kau Jet Li. setakat macam Alau apa lalat boleh lah. Wushu lain. Lalat tak ada macam shoe sial. Wushu Kau dengar Ali gelakkan kau. Ali gelakkan kau. Aku ada ayat-ayat bahasa Cina lama tu yang aku boleh kekekkan ada kakak satu tempat office aku tau. Kong toi. Itulah ayat-ayat yang keluar daripada zaman-zaman tu punya cerita kan. Tapi kalau yang Kung fu lama yang tu kan. kalau Astro channel 321. 321 Kung Fu lama yang. Satu Benda jalan mengembara 3-4 tahun. Benda boleh terbang rupanya. Kalau terbang cepat sampai. Apa berbual tu? Dia boleh macam apa? Matikan urat orang belakang kan. Tu. Kong toi dah. Keras tu kan. Macam memang ada kan cerita tu yang dia aku panca. Sialah. Tapi senang nak hafal dia punya dialog. Mana? Kalau cerita lama ni. Yalah. Sebab dia Dia lain. Lekemon saya. Itu yang dah zaman Itu dah 90-an. Lekemon taka. yang aku teringat yang Likung Tete kan. Ini Itu yang kung fu lama. Yang dia punya pedang pun koyang-koyang kan. Yang goyang-goyang kan. Aku selalu tu tengok channel 321. Yang apa yang monyet, babi tu ada kan. Monkey King. Itu tu Janitor West. Janitor West yang lama-lama kau. Itu 90-an. Dia banyak. Kalau yalah. Sepencau 90-an. Itu nama cerita dia Pandora Box. Yang Janitor West yang keluar maghrib. TV3 dulu. Seronok tu yang antara aku rasa Janitor West yang paling seronok kali itulah. Padahal Sepencau punya. Kung fu dia semua boleh terbang-terbang kan. Itu lama episod-episod dia. Jenuh nak Janitor habis. Janitor West best. Terbang-terbang kan. Lepas tu terbang terus lagi agak pokok kan. Lepas tu ada sekali tu satu video tu aku tengok tu yang dia main atas masa terbang. Pernah tengok kau cerita tu? Ada siapa dia? Ya ada tu. Aduh. Tak tahu Ada cerita tu kan macam sial sikit. Porn sikit Ada porn sikit Kan lebih kepada tengok porn. Tengah berkongfu ni dengan perempuan kan. Dia gaduh dengan perempuan. XL kat atas. Set. Bodoh lah. Bodoh sial. Dah lah. Makin mengarut ni nanti kan. Tapi itulah kan kita nak beritahu Eng Mantat telah pergi meninggalkan kita. Dah kurang lucu lah. Bukan lucu dia pun dah tak ada berlakon yang latest Tak tahu lah Hong Kong punya ke arah apa macam, dah sekarang. Macam ada tengok dia last lakon movie apa. Ada tak? Ada tapi dia serius lah time tu.
Dah tak best lah. Yalah, cerita sekarang kalau yang belah-belah Hong Kong cerita apa? Saya tengok. Mana ada dah? Tak ada. Tak, aku kalau tengok cerita Cina ni kan beza gambar 90-an dengan sekarang kan, yang terang punya, yang terang kan. Cantik. Dia dah tak steam lah. Tak steam Walaupun gasak macam mana pun kan. Ha. Kalau aku tengok yang gambar pudar-pudar Budak-budak tu 90-an tu, shock gila. Tapi yang aku follow pun Tak, cerita efek dia tu, efek dia macam sial tau. ni lah, Iman ni aku follow. Yang lain tak ada. Itu je lah yang paling baru. Tapi kan kalau yang boleh tengok. Kalau ikut kau cakap pasal Iman tak cerita pasal dia karakter dia sedih kan. Cerita Sony Soccer sebenarnya sedih juga. Sedih. Kan karakter dia tu bukannya yang jenis tu. Golden Lake. Dia Golden Lake kan. Dia kan siapa main bola. Low bola. Main bola kan. Lepas tu Betul, yelah kena kaki dia. tackle. Dia ambil rasuah tu, sebenarnya rasuah lah merosakkan hidup kita. Dia ambil rasuah tu kan. Ya. Dia ambil yang jahat punya team tu. Dia rasuah jangan golkan pada sepak ke atas, penonton tu gol. Patahkan kaki dia. Patahkan kaki dia. Betul. Kan dia kena tackle lah. Tu karakter sedih dia kan. Sedih lah. Tapi tetap, yalah sebab Stephen Chow tu ada, jadi best lah. Ni Stephen Chow pun dah tua dah, beruban dah umur dah. Tapi style babe. Kerut lah. Berapa 50 ada umur dia. Lebih kurang. Lebih kurang. Okay ni. Yalah, aku kan tadi teringat pula tiba-tiba. Sebab kau ada cakap bahasa tadi, yang masa sebelum kita awal masuk tu, yang part ketiga ni, kau ada cakap Cina tu. Ada aku yang kau lalu belakang aku tadi. Ke aku yang cakap? Aku teringat mantat tu. Kau lah nama. Muka dia macam Lindan kalau tua, muka macam tu lah. Lindan. Ya. Ya. Ya ke? Sebab ada Olimpik bila Dia kanser Cancer. Cancer. Olimpik bila orang samakan Sama muka kan. Lee Chong Wei pun ada kanser. Lindan macam tu. Lepas tu player Indon badminton tu muka sama macam Cina punya gitu kan. tak, macam Lan Solo. Oh ya ada. Lan Crystal. Oh dia sama kan. Muka sebiji Sialah. Gili, apa ni? Dia masuk dalam solo kan. masuk Han Solo, aku terpaksa solokan dia. Okay, kita nak maklumkan insyaAllah episod akan datang kita ada tetamu undangan lah. Kita welcome dululah awal-awal maklumkan. Jadinya siapa kita punya tetamu jemputan, Artis jemputan kita saksikan lah nanti. Jangan miss lah episod yang akan datang. Itulah aku pun tengah terfikir-fikir ni macam mana nak gaya kan. Gaya macam ni kita ada 4 mic. Lepas tu headphone pun nanti boleh je. Ada yang tak pakai headphone Ada yang tak pakai dan ada mungkin nanti letak dia monitor speaker tu. Boleh je. Boleh tu pulang. Sebenarnya tak ada monitor pun sama je. Apa? Macam tadi aku buka bercakap dengar je. Mesti aku dengar. Cumanya suasana dia tu hilang sikit. Lal bawa mic masjid. Boleh lah. Ini lah time kita nak guna. Kau pakai lah. Kau kepit kat ni. Kena ada. Cocok kat audio. Cocok audio tu. Mana? Boleh. Ada Orang benda binatang ni pun tak study habis lagi kan. Siapa? Ni lah cocok kat mana, apa lagi boleh keluar, apa boleh jadi, boleh jadi robot. Kita study habis kita nyak tu kan. Itu masa tu buat live kan. Okay. Lepas tu kau pun jalan sengit lepas tu. Aku dah pening lah. Dia benda-benda ni sebenarnya ialah nanti bila nak main live nanti kau tengok dia punya setup. Pening. Tak, hardware itu satu hal. Dia punya software dalam tu. Betul? Itu ini mana yang masuk, mana yang keluar, kau nak pakai apa, lepas tu dia punya stream key. Tapi seronok lah. Dia kata benda ni dia bukan takat kita bina satu platform untuk membina keyakinan diri saja. Kan? Ya, dengan kau punya cara bercakap apa semua, dengan kau brain, cari tajuk, lepas tu nak bercakap dengan spontan, nak kena gelak yang original macam mana, gelak fake macam mana. Aku tak munafik tau. Gelak. Mana orang boleh buat Tak adalah. Aku pun tak cakap. Aku beritahu je. Tak, macam mana korang yang luar sana lah buat kan? Aku tahu fake Oh gitu Inilah tangan macam tangan kan. Rajis. Kau nak suit jali. Sabar. Jadinya yalah, benda tu pun kita belajar. Lepas tu
nak patahkan buah-buah orang kan. Macam kau bagi aku buah ni kan, macam mana nak patahkan, sambut balik, lepas tu nak counter balik. Ya, benda-benda macam tu semua kan. Lepas tu kita upgrade pula dengan kita punya hardware. Ini nak fahamkan ni macam mana kan, itu ini. Tapi alhamdulillah lah Rodecaster ni yang kita beli hari tu mudah aja cara pakai dia. Aku rasa tak complicated lah, sebab dia bukannya pro rabak punya mixer kan. Basic. Tapi sebenarnya banyak lagi features dia. Yang kita tak ni kan. Dia bergantung pula pada cara kita macam mana nak apply pula kan. Ada mungkin kalau kata cara kita kreatif, banyak je benda kita boleh buat lagi. Kan. Lepas tu nanti kalau kata kita nak upgrade, naik satu level lagi pergi stream. Itu pun bagi aku benda tu kita banyak belajar benda-benda baru yang bukan dalam bidang aku sendiri kan. Walaupun ada tapi alhamdulillahnya macam contoh aku buat grafik kan, sedikit sebanyak aku cuba relate kan apa lagi yang aku boleh kembangkan dengan benda yang ada ni kan. Contoh grafik boleh masuk audio kan. Dengan audio ni ialah macam contoh video yang kita buat kat YouTube. Walaupun ni bagi aku basic je, tapi tetap yang aku nampak ni dari segi periklanan kan, dia boleh relate kan sekali. Asal mula-mula grafik je, grafik orang kata 2D kan. Kan kita kembangkan dia jadi ialah medium marketing apa semua, banyak lah benda ya. Bagi aku banyak benda aku belajar. Banyak benda. Ya, nanti lagi kalau kata hardware baru masuk lagi, banyak lagi lah benda yang kena belajar. Seronok lah. Itu saja. Part pertama dan kedua kita ada cerita pasal keyakinan diri kan. Kau belum cerita Li macam mana kau kau build up kau punya keyakinan Sekali. Yalah. Sebenarnya pengalaman ni apa yang yalah selama aku hidup banyak benda tu sebenarnya banyak pengalaman lah kan. Ya, pengalaman hidup lah kan. Dari segi sistemnya ialah sekolah macam biasa kan, memang ada. Lepas tu waktu belajar, lepas tu waktu kat madrasah pun sendiri, bila kita kena keluar tabligh kan, sehari keluar 3 hari, keluar 40 hari. Ada dia pun ada. Itu wajib. Wajib sebulan sekali student atas 16 tahun mesti keluar 1 hari. Atas 16 tahun sama ada waktu bulan puasa, cuti tahunan tu kan, cuti bulan puasa, sama ada kau keluar 40 hari ataupun kau pergi tarawih ataupun kau balik rumah lah. Dia atau terpulang. Ikut jadual kau lah. Kalau minggu lepas, tahun lepas kau dah tarawih, tahun ni kau kena keluar 40 hari. Okay. Dia gila-gila macam itu. Jadi itu antara salah satunya jugalah kan. Yalah, bila kau dah keluar lagi lah, nak berdepan dengan orang tu. Berdepan dengan orang satu hal. Nanti waktu malam nak bayar maghrib. Bayan kena ni. Gila-gila. Kadang-kadang tak gila-gila, main putus mesyuarat. Dia confident. Itu kena. Lepas tu ialah satu part waktu belajar kat madrasah kan. Lepas tu ialah waktu di universiti. Lepas tu banyak lagi lah. Lepas tu dengan alhamdulillah dengan family aku sendiri pun apa benda yang dia orang terapkan. Lepas tu aku sendiri pun mencari benda-benda macam gini kan. Kita belajar. Sebenarnya nak memajukan diri kan, nak memajukan diri tu benda-benda macam itu kena ada. Kan, alhamdulillah lah sikit. Ada juga dulu part tak confident mana juga kan, tapi lama-lama kita polish. Alhamdulillah lah. Yalah, kalau ikutkan apa yang kau cerita, first kali dekat madrasah tu kan. Kau yakin yalah, lepas dah jenam kan terus masuk ke situ kan. Banyaknya di situ lah. Okay, dia pun ada macam Ilal cerita course tu kan. Dia ada khusus dia macam teknik mengajar macam mana kau nak sampaikan apa yang kau nak sampaikan masa tabligh tu kan. Dia benda tu tak ada training yang khusus. Tak ada. Siapa yang berani ambil tanggungjawab lah. Dan benda tu dipupuk dalam aktiviti harian. Contoh kalau kat asrama dia sebenarnya dia diputuskan banyak dalam mesyuarat. Okay. Yalah, memang kita dipupuk untuk bermesyuarat. Yalah, salah satu amalan sunnah Nabi lah kan. Perbincangan lah. Di kalangan pelajar ada mesyuarat pelajar. Yang di peringkat asatizah ada mesyuarat ustaz lah. Jadi yang pelajar ni, mesyuarat pelajar dia akan putuskan siapa akan baca Hayatus Sahabah. Lepas tu siapa yang akan banyak lagi sebenarnya, aku pun dah tak berapa ingat. Lepas tu di asrama pun ada juga mesyuarat, siapa nak putuskan
apa dipanggil, bertugas, khidmat kan, khidmat bertugas, sampah-sampah siapa, lap tingkap siapa, baca taklim siapa. Masak tak ada lah. Oh kat asrama. Asrama makan kantin lah. Maknanya untuk harian. Kalau keluar kan ada masak keluar. Itu dah mesyuarat lain lagi. Ini baru dalam asrama. Ni asrama. Lepas tu ni mesyuarat yang tadi mesyuarat pelajar, baru untuk aktiviti untuk keseluruhan pelajar. Nanti waktu keluar lagi ada lagi mesyuarat yang ada jemaah. Putuskan pula siapa yang masak, siapa yang baca taklim. Jadinya waktu tu kau akan praktis lah. Kalau kata kau nak belajar confident level, kau ambil lah tugas. Bila kau dapat tugas, kau kena deliver. Contoh kalau kata baca taklim kan, taklim akhir sebelum tidur, bacalah kan. Mana kau naik ke depan. Nak naik ke depan tu pun dah kena confident, betul lah kan. Walaupun kalau kawan-kawan asrama kita je kan, baca depan sebelum tidur, baca 2-3 hadis. Nak baca hadis tu pun ni lah kena betul lah kan. Kena confident level juga. Tu kena hafal ya? Tak adalah, ada teks lah. Baca je. Buku taklim tu lah. Fadilah amal tu baca. Jadi benda tu bayangkan, kalau kata benda tu berterusan selama bertahun-tahun. So, macam kira training tu kan. Training lah. Walaupun benda tu bukannya secara formal, walaupun yelah dia diwujudkan sistem harian kan. Jadinya alhamdulillah lah kan. Takat nak berdiri depan ramai orang. Lepas tu dia ada pula nanti yang waktu taklim utama di masjid, ada juga itu diputuskan dalam mesyuarat pelajar siapa yang akan baca taklim petang setengah jam kau bacalah dekat 400 orang baca. Kau baca dekat depan 400 orang. Itu lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk. Angkat buku tu tinggi-tinggi tak tengok muka kan. Tinggi tidak lepas tu apa lagi, nanti bila ada malam dia ada aktiviti dia gash itu, nanti ada bayan besar itu. Lepas tu kau kena bagi nama, nak keluar lagi. Tu kena bangun. Ikram. Bukan, bangun bagi nama Azam. Azam. Itu pun kena confident juga. Main confident saja tempat aku. Yang tu bahaya dengan member aku. Azam, apa 4 bulan negara luar. Member aku kata kita akan tangan member. hai. Mengelibas sebaik ramai kan. Macam tak berasa. Itu bukan yang orang kata aktiviti sampingan tu. Itu aku pernah kena. Tapi aku kena kau orang kan. Macam dia kata dia pernah kena, betul kena orang. Dia kena kali. Aku ada pengalaman tu lah. Kan kalau kan dulu cikgu suruh angkat tangan. Siapa yang nak jawab angkat tangan. Aku angkat tangan. Cikgu saya, kawan saya nak jawab. Aku gitu je. Tak ada lah pasal-pasal. Jenis nak terus kali cikgu kelakor. Terus kali. Lepas tu pula, yalah, itu aktiviti orang kata aktiviti sampingan. Yang dalam sistem harian, kau nak hantar hafalan, kau tak confident, memang tak ingat lah kan. Contohlah kau hantar satu helai kan, hafalan kau satu helai kan, depan belakang kan, surat 1, surat 2 kau nak baca depan ni. Hafalan lancar lah. Hafalan Quran lancar, tak ada salah kan. Hantar hari-hari. Maknanya itulah sistem dia hari-hari. Itu untuk hafalan baru. Lepas settle pagi tu, lepas subuh tu, lepas tu pukul 8 tu, kau nak hantar hafalan yang 5-6 hari yang lalu, minggu lepas lah. Kena baca juga, kena ingat juga tu. Okay, settle untuk yang minggu lalu, juzuk-juzuk yang lepas pula tengah harinya. Nak kena ingat juga tu. Semua tu kena confident. Tak confident memang tak ingat lah, tak jawab, tak baca lah kan. Itu habis itu itu daripada pagi sampai ke petang. Lepas tu main lah aktiviti sukan lah apa semua. Itu lah. Aku ada soalan kenaan dengan, yelah kau ada keluar yang tabligh tu kau pernah kena bercakap dengan orang. Contoh kalau pergi kejiranan kan, pergi jiranan dan kau kena cakap dengan orang. Kau pernah lah. Pernah lah. Maksudnya ada orang kan di kau nak belakang. version yang mana? Version yang bergaduh dengan orang yang kena halau macam-macam ada. Cerita kali. Maksudnya kat situ lah. Yelah kita tak kenal. Yang macam kau cerita tadi, mungkin surround kau tu antara kawan-kawan kau. Betul. Dan lepas tu aku nak tanya berkenaan dengan kau pergi ke rumah orang. Macam mana kau hadapi orang-orang macam itu kan? Sebenarnya diam je lah. Sebab kita pun kadang-kadang kita ada benda. Apa yang kau kena cakap dengan orang tu sebenarnya? Kita cerita je, kita ada jemaah dekat masjid. Selalunya kita akan pergi ke masjid yang dekat dengan dia orang lah. Dan ke rumah ni sebenarnya kita nak jumpa, nak beritahu yang kita ada dekat masjid. Kita orang ada kat sini sehari, InsyaAllah. Kalau kata tak ada ke lapangan, meh lah sama-sama kan. Kita bermesra ke, beramal mesra ke, kenal-kenalan ke, sambil-sambil kita cerita kebesaran Allah kan.
Ya, Saya ingat lagi dia dialog dia lebih kurang sama je ke? Itu bergantung pada Bergantung, Macam aku mungkin aku cerita saya ni ialah student daripada madrasah ni kan. Okay. Keluar ni yang kata aktiviti bulanan lah untuk kami ni kan. Orang kata belajar-belajar kenal orang luar, orang kampung. Okey. Kan orang kata bermasyarakat. Kalau kata tak bermasyarakat nanti dah habis belajar jadi tunggul pula. Tak kerti nak bercampur dengan Kau orang. cakap macam tu lah? Macam tu lah cakap. Okay. Jadinya kadang-kadang ada orang setengah suka cerita terus direct apa terus sampai macam aku ya berpusing-pusing macam gitulah. And bergantung pada orang yang kalau kita cakap dengan orang tua kan. Orang tua selalunya kita akan jumpa orang tua lah. Orang tua je ada kat rumah. Orang muda lagi dah. Ada lari dia. Lagi awal lagi dah kan. Okey. Yang bergaduh ada dia bergaduh. Aku macam terasa. Yang bergaduh tak adalah bergaduh. Aku selalunya kita tak kita yang tak bergaduh. Nak bergaduh tu boleh tapi yalah ada yang cakap yang kena halau adalah banyak kali dah. Kena halau. Macam mana Tapi tak halau. dia halau kau? Alah daripada jauh kan. Sebelum nak sampai masuk pagar Tak apa. daripada jauh dia jerit. Kau jangan masuk masuk siap kau. Tak, aku tak faham kenapa ada orang yang yalah berperangai macam itu kan. Allah alam lah. Wallah alam. Nanti boleh cerita off record. Kenapa? Takut ramai terasa je. Takut jatuh fitnah. Tak adalah. Kenapa kau nak? Yalah pemahaman orang tu kan berbeza-beza kan. Mungkin dia Allah alam lah. ayam pin. Yalah. dia- Ada dia- orang dia- yang jenis yalah dia tak nak dia tutup pintu je kan. Dia senyap je kat itu rumah. biasalah tu. Itu biasa Itu paling kan. basic. Yang Paling nak basic. galau ni. Orang tu pada aku bukannya lah buat salah apa. Yang kan. halau tu mungkin dia teging ke apa. Mungkin dia pendekar je. Ada bela Pendekar. rimau ke kita. Dia tak selesa ke apa kan. Dia dah tidur ke kat kain putih tu? Aku ada pengalaman lah jumpa tabligh lah. Yalah dah besar macam ni kan. Lepas tu ada terjumpa dekat rumah mak aku. Lepas tu dia berbual-bual lah. Kita ada kat sini sama macam kau cakap. Kita ada kat surau ni. Kalau ada masa boleh datang kita Jumaat. Lepas tu dia mungkin dia nak selesakan diri. Dia cakap lah kerja kan. Cakap kerja dekat sini-sini. Oh saya pun pencin ni juga dia kata kan. Lebih kuat tapi lain department lah. Oh terus berbual tu je Li. Dah tak ada berbual pasal nak pergi masjid Li. Bagi aku sebenarnya tak kisah mana-mana pun boleh. As long as kita paling tidak kau dapat wujudkan silaturahim. Betul. Orang maklum. Kalau kata boleh masuk lebih dalam lagi alhamdulillah. Tak ada masalah. Selagi kau dapat wujudkan hubungan silaturahim tu pun alhamdulillah dah. Kan? Kau pernah nak keluar tabligh? Kau pernah nak join tabligh tak? Pernah. Kau pernah join lah? Join sekejap, sehari setengah. Gitu-gitu je. Dia si Hakim ada cerita tu. Ada mana? Dia. Sebab aku satu rumah ada member aku tak Boleh. boleh. Macam malam tengah main game dengan member aku yang Joe tadi tu. Okey ada. Kan? Tutup TV, taklim tu. 3 Okey. jam. InsyaAllah letak. Dia buat kat kawan-kawan supaya dia build up yakin juga tu kan. Dia mula dengan kawan-kawan benda tu kan. Dia nak yakinkan diri dia lah. Yalah. Tapi sebenarnya benda ni aktiviti untuk diri sendiri. Dia tak ada untuk betulkan orang tak. Tak ada kan. Dia memang untuk orang kata muhasabah diri lah. Dia ada sesi dialog dia dengan kawan dia Macam aku pernah aku sembahyang dekat 5 kedai dan ada jemaah tabligh. Nanti dia macam Muzakarah. Muzakara. dia macam dia punya ni lah latihan dia kan. Syarat. Cara cakap. Latihan dia kan untuk dia bercakap dengan orang. Lepas tu nanti ada kawan dia, ni salah ni nak kena betulkan ni. Dia ada dia macam ulang kaji dia Muzakarah lah. Berapa kali aku ulang dah. Yalah. Aku nak tu cerita yang pengalaman aku jumpa dengan orang macam tu lah. Aku kalau balik Kedah. Pakcik-pakcik aku semua. Oh. Yalah. Dah kita ni rockstar kan. Balik. Habis wuduk ni. Lal. Pergi ambil lagi. Jangan salah ha. Alamak. On the way nak pergi tu pergi bilik air tengok kan. Macam mana cara wuduk betul. Itu dah fardu ain tu. Ambil wuduk dah fardu ain kan? Seperti yang kita bicarakan sebelum ni. Betul. Salah kan. MP balik. Oh lama salah. Sebabnya macam kita orang dulu yalah setiap bulan ada nisab keluar student sehari lah. Kalau orang awam yang bila dah habis belajar ni memang 3 hari lah. Lepas tu setiap tahun 40 hari 4 bulan kan? Ada kau buat ni 40 hari? 40 hari buat ya? Lepas tu pula kalau kata yang dah habis belajar setahun. Itu dalam negara ke luar negara? Negara lah Luar? setahun. Luar Setahun. Macam aku
campur dengan diorang ni. Aku suka dengar cerita. Sejarah. Dia orang keluar macam mana kan. Pengalaman dia orang tu. mana. Seronok tu. Macam-macam. Best gila. Jumpa orang kan. Macam-macam perangai ada kan. Pakcik aku rabak juga cerita tu. Dah balik Johor bapak aku. Tak payah. Aku ada juga yang pakcik macam itu kan. Tapi dia sepupu aku lah yang belajarnya dia belajar agama lah, agama macam ni kan. Lepas tu kena tangkap. Sebab dia simpan senjata banyak dalam rumah. Tu dah lain dah tu. Dia sebenarnya benda ni ialah tertib. Tertib kita ni orang kata boleh hidup dalam suasana agama. Kau tengok sendiri kat luar sana apa suasana yang kau boleh duduk dalam dalam orang kata 24 jam kau dah dapat dalam orang kata suasana agama ni. Kau beritahu aku. Tak ada kan? Benda ni je yang ada. Yang tertib. Sebenarnya keluar 40 hari, 4 bulan tu itu dia kata tempoh lah. Contoh kursus seminggu. Sama lah ni pergi keluar 3 hari, kursus 3 hari. Balik supaya apa yang kau buat amalan 3 hari tu dapat kau terapkan harian. Contoh nak praktis main jemaah kat masjid. Keluar 40 hari kan 40 hari kau buat main jemaah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tak miss langsung. Memang kau duduk kat masjid. Kau berkawan dengan malaikat kan? Balik sedikit sebanyak, at least paling tidak kalau kata gangguan di rumah ni kuat sangat, at least mungkinlah bekal boleh tahan 2 minggu. Kan 2 minggu kau boleh jaga orang kata sembahyang jemaah kat masjid kan, kat rumah kau. Maknanya itu sebenarnya. Selebihnya mungkin dapat, kalau kata tak boleh nak commit sembahyang jemaah, kau dapat sembahyang awal waktu. Itu kata benda ni dapat mewujudkan orang kata suasana hidup beragama. Itu je sebenarnya. Kalau kata sampai kau mewujudkan fikrah yang lain apa semua, tak adalah. Canggih sangat tu. Canggih. Maksud apa fikrah? Yelah, kau nak jadi pejuang lah, apalah jadi parti politik ni apa, tak ada. Dia memang orang kata basic fardu ain. Nak terapkan apa amalan-amalan sahabat dalam hidup kau, nak jaga sembahyang, nak betulkan bacaan, lepas tu keyakinan, boleh bersilaturahim dengan jiran. Dah. Tapi selebihnya ialah bila dia sebenarnya sedikit sebanyak dia mengajar kau juga berkorban untuk agama kan. Kau nak melapangkan masa kau 40 hari tu. Betul. 4 bulan tu lagilah kan. Lagi lama. Kau nak melapangkan masa kau untuk tak buat benda lain, tapi untuk agama saja. Kau bayangkan. Dia untuk kau memaham satu perkara ni kena korban lah. Bila kau berkorban untuk agama, kau akan faham lah agama. Betul. Ni pun mengajar yakin juga ni. Ya memang lah, yakin lah. Yakin juga. Macam yakin ada kau dengan ujian Tuhan bagi. Member aku lah, dia nak keluar masa tu, mula-mula dia nak buat 40 hari lah. First kali dia nak buat 40 hari? Tak ada. Sebelum tu dah buat lah 3 hari, seminggu semua. Nak masuk 40 hari ni kira macam dia nak kena ni lah, whole kerja dia 40 hari kan. Cuti tambah gaji. Lepas tu dia approach bos dia. Okay, bos dia bagi lah. Lepas tu tahun depannya dia nak buat 4 bulan kan. Bos dia dah pening lah. Ya. Boleh tak kau buat 40 hari je? Lepas tu 4 bulan tak boleh, lama sangat ni dia cakap kan. Lepas tu dia cakap tak apa-apa, kalau tak bagi saya berhenti lah, dia cakap. Dia punya yakin tu lah. Ujung-ujung pun dia sign Lepas tu terus dia sekolah kan aku. Sign kira macam lulus lah, cuti tanpa gaji. 4 bulan? Dia sekolah dengan aku. Kim, yakin je, InsyaAllah. Kopiah terus. Yalah, benda ni pun mengajar kau dari segi mengurus, manage. Dia macam mana? Dia bukannya kau nak counter. Contoh kau nak minta 4 bulan kau nak berhenti kerja. Dia ada manage dia juga. Dia ada cara dia. Beritahu lah, mungkin kau nego. Boleh saya cuti 4 bulan tanpa gaji. InsyaAllah balik nanti kita cubalah saya perform ke, saya buat OT ke apa ke. Mungkin ada next project yang saya maknanya kau manage lah. Kau deal dengan bos. Dia sebenarnya benda tu ada nego dia. Kau janganlah strike bagi orang tak ada pilihan juga. Tapi dia macam member aku ni dia dah yakin, memang confirm company dia perlukan dia. Dia punya yakin tahap gitu kan. So dia bagi option macam tu pun tak apalah.
Yang penting kau datang balik itu. Sebabnya kadang-kadang kau kena tunjukkan sesuatu juga. Sebab dia memang perform kan. Kalau kata kau confident level nak 4 bulan tapi kau pun pening-pening kan. Kerja tuang itu ini apa semua memang tak apa kau berhenti lagi bagus kan. Elok berhenti lah dia banyak faktor kan. Sebab tu bila kau dah ada benda macam itu, kau kena tunjukkan sesuatu kan. Yalah. Tu kata benda tu dia patah balik ke diri sendiri juga. Kan kau buat balik perbetulkan diri kan. Kalau kau contoh kau dah minta kat bos kau 4 bulan. Kan? Apa balasan kau nak bagi kat dia kan? Perform lah. Kan? Orang dah bagi kau satu peluang, dia give and take benda tu. Banyak benda. Kalau kau dapat peluang keluar 3 hari ke 40 hari, insya-Allah you will not be the same. Azam. Tu nama. Okay, aku ada ini yang last soalan lah untuk hal tabligh ni kan. Dia kalau kita nak keluar lama kan 40 hari dan ke atas lah. Yang menguruskan, maksudnya yang ketua dia kena masuk nama mesyuarat. kan? Contoh kita kalau kata Amir. Amir Sab. Dia ikut ni kawasan dulu. Contoh kau kalau kata Gelang Patah kan, dia bukan makan lagi, dia kena ikut halakah dulu. Halakah. Okey, soalannya dia tak boleh bagi kau senang-senang gitu lah. Dan senang juga, cumanya dia akan tengok juga engkau keperluan apa. Contoh bini, anak, tanggungan, dia akan tanya siapa uruskan. Okey. Kalau kata dah selesai semua, ada belanja tak? Belanja nak keluar 40 hari ni berapa ratus sekian. Suggestion dia mungkin harga 1,000 kan. Contoh. Okay, kau ada belanja tak? 1,000 ada. Okay, dah lulus lah. Betul, ada juga jemaah juga. Okay, ada jemaah tak? Kalau ada jemaah, insyaAllah bentuk jalan lah. Betul-betul lah road kat mana. Dia ada yang permohonan tu ditolak? Ada lah. Ada juga kan. Ada yang semacam nak keluar manjang padahal yang kat rumah dia, padahal tanggungan dia semua dimesyuaratkan. Semua benda tu dimesyuaratkan. Jos jenis tu jenis Jos. Panggil jenis dah boleh bah begini. Dah boleh bah. Tu macam ni lah. Ada jenis member aku Jos. Ujung-ujung sejuk kiwak tu. Sebab benda ni bersistem. Orang nampak nampak macam cowboy tak, sebenarnya benda ni bersistem. Dia dari peringkat ke umbui. Mata tersangkut. Omit. Dah lali. Semua kerja nak jadi Afrika. Kerja nak jadi Indonesia. Om Shalalau. Ya, maknanya dia orang maklumat tu detail. Sebabnya dia orang bermula daripada setiap masjid dan setiap surau. Lepas tu setiap masjid pula dia orang tahu kejiranan dia, berapa orang Islam yang ada. Semua dia ambil tahu kan. Sebabnya kalau tanya maklumat masjid yang ada dalam Malaysia ni, tanya dia orang. Kat mana duduknya masjid tu, apa semua dia orang tahu. Dia orang lengkap. Dah semua dah ada maklumat tu Ya, betul. Dan benda ni seluruh dunia. Tanyalah mana-mana negara, cari markas jumpa markas dia, tanyalah. Detail semua dia orang ada. Berapa jumlah orang Islam apa semua kan. Maklumat terperinci telah disediakan. Dan pada siapa yang ingin mendapatkan buku Hikayat Baju Terpakai, maklumat kita telah kita sediakan. Ya, betul. Shot video pun kita ada tulis kat situ. Boleh beli di Shopee. Punya apa tu? Ni aku punya ni. Okey. Kau kena letak minyak mungkin. Jadi boleh dapatkan di Shopee. Anda harganya harganya ada RM100. Anda layak untuk menangi jabatan bertuah. Okey, jangan lupa janji temu kita di episod akan datang. Kita ada tetamu undangan. Jumpa anda di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.